Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah mengumumkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 akan diadakan pada 19 November depan. Pengerusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh memberitahu hari pengundian awal pula diadakan pada 14 November 2022 dan hari penamaan calon pada 5 November 2022. Katanya SPR telah mengadakan mesyuarat khas dan memutuskan satu PRU15 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan 222 kerusi Dewan Rakyat serta 42 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pahang, 15 kerusi Dun Polis dan 59 kerusi Dun Perak. Tambah beliau lagi, pada masa sama pilihan raya kecil PRK Dun Bugaya Sabah juga akan diadakan serentak bagi mengisi kekosongan kerusi tersebut. Bagi maksud menjalankan PRU yang ke-15 dan PRK Dun N66 Bugaya Sabah, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ 20 Oktober 2022, hari ini, hari Khamis. Hari penamaan calon 5 November 2022, hari Sabtu. Hari mengundi awal 15 November 2022, hari Selasa. Hari mengundi 19 November 2022, hari Sabtu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas di Putrajaya pada Khamis. Jelas Tan Sri Abdul Ghani lagi, urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara telah dibuka bermula daripada 10 Oktober 2022 iaitu Isnin untuk PRU15 dan 13 Oktober 2022 Khamis bagi PRK Dun Bugaya Sabah. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR dan anggota polis, anggota tentera dan petugas media. Tarikh tutup 2 November 2022. 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Tarikh tutup pada 23 Oktober 2022. Dan 1C, agensi serta organisasi. Tarikh tutup pada 26 Oktober 2022. Beliau turut memaklumkan SPR telah melantik 222 orang pegawai pengurus pilihan raya yang dibantu oleh 1,264 orang penolong pegawai pengurus bagi menjalankan proses PRU ke-15 dan PRK Dun N66 Bugaya Sabah. Tambahnya juga SPR akan menubuhkan 625 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR yang turut dianggotai wakil-wakil daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding untuk memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. Sementara itu, Tan Sri Abdul Ghani turut memberitahu daftar pemilih pilihan raya di PPR terkini sehingga Ogos lepas bagi PRU ke-15 ini mengandungi seramai 21,173,638 orang pemilih. Berita seterusnya, Sarawak komited untuk memperkasakan sektor ekonomi baru yang dipacu teknologi digital, data dan inovasi. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, fokus utama adalah menyusun semula dan mempelbagaikan ekonomi kepada industri hiliran bernilai tinggi yang dipacu data dan inovasi.
Katanya Sarawak memberi penekanan kepada 6 sektor ekonomi iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, perhutanan, pelombongan dan perkhidmatan. Jelasnya aspirasi PCDS 2030 adalah untuk menjadi masyarakat yang berkembang maju di mana semua orang menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan pembangunan mampan menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Gala dan Anugerah Perniagaan Muslim Global 2022 di Kuala Lumpur pada Rabu. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan berkata, PCDS 2030 ialah rancangan jangka panjang untuk Sarawak memanfaatkan trend mega di seluruh dunia. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Sarawak sekali lagi akan menjadi tuan rumah bagi Forum Perniagaan Muslim Global kedua pada Julai 2023. Katanya dengan menjadi tuan rumah forum ini di Kuching sekaligus dapat mempamerkan daya tarikan Sarawak dalam perdagangan, perniagaan dan peluang pelaburan serta pelan pembangunan sosioekonomi bersepadu kepada pelabur dan usahawan antarabangsa. Berikutnya, kesejahteraan di tempat kerja merupakan salah satu penyumbang dan signifikan kepada produktiviti anggota perkhidmatan awam. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, anggota perkhidmatan awam memerlukan kesejahteraan bagi menjalankan tanggungjawab dengan betul dan produktif. Saya selalu menyeru kepada mereka yang terlibat. Pertama, sediakan tempat kerja yang kondusif untuk anggota perkhidmatan awam. Kalau tempat kerja kita tak kondusif, inilah yang akan menyebabkan apa yang disebut sebagai ketidaksejahteraan. Apabila kita tidak sejahtera, maka banyaklah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dan ianya akan menjejaskan produktiviti kita. Sebab itulah di bawah rancangan Malaysia yang ke-12, malah di bawah PCDS, kerajaan kita merancang supaya anggota perkhidmatan awam disediakan tempat kerja yang kondusif. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2022 peringkat perkhidmatan awam Sarawak sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022 di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Jelas Datuk Amar Muhammad Abu Bakar lagi, di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS, Kerajaan Sarawak merancang agar anggota perkhidmatan awam disediakan tempat kerja yang kondusif. Persepsi ini juga harus kita betulkan, di mana ramai orang mempunyai persepsi bahawa perkhidmatan kaunseling ini hanya ditawarkan mereka yang mempunyai masalah. Sebaliknya, perkhidmatan ini harusnya dilihat sebagai satu platform untuk kita menambah baik seseorang individu daripada aspek pembangunan kendiri dan juga bakat pegawai. Malahan, perkhidmatan kaunseling juga seharusnya dilihat sebagai satu solusi dan nilai tambah bagi menambah baik kesejahteraan organisasi. Tema Bulan Kaunseling Kebangsaan Perkhidmatan Awam Sarawak 2022 ialah Kaunseling ke arah Kesejahteraan, selari dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan kesedaran penjawat awam terhadap kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Turut hadir Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Datuk Ismail Muhammad Hanis, Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa Perkama Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein. Berita seterusnya di Bintulu. Seramai 38 orang penduduk kampung Asyakirin Fasa 2 Bintulu menerima bantuan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming. Katanya bantuan berkenaan adalah untuk meringankan sedikit beban penduduk kampung yang terjejas akibat banjir kilat yang berlaku sebelum ini.
Jelasnya lagi, situasi ini tidak mudah untuk dihadapi apabila banyak barang dan harta benda di rumah rosak akibat terkena air. Malah, beliau turut bersimpati apabila melihat keadaan kampung Fasa 2 yang sering terjejas dengan banjir seperti rumah dimasuki air, perabot rosak dan kenderaan yang tenggelam. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan bantuan berkenaan di Balai Raya Kampung berkenaan pada Rabu. Beliau turut berharap para penerima bantuan dapat menggunakan sumbangan berkenaan dengan baik. Sementara itu, kerjasama setiap agensi diperlukan dalam menghadapi sebarang bencana. Menurut Pegawai Daerah Gedong Abdul Khalid Manap, ia adalah bagi menjamin kesiapsiagaan masing-masing serta memastikan perkhidmatan terbaik dapat disalurkan kepada mangsa bencana di samping mengelakkan berlakunya kehilangan nyawa. Jelasnya, pemimpin akar umbi seperti Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK juga penting di peringkat awal bencana di mana mereka hendaklah berwaspada terhadap perubahan cuaca dan segera memaklumkan kepada pejabat daerah bagi kawasan yang mengalami banjir. Katanya lagi, mereka turut perlu menyediakan senarai penduduk bagi memudahkan pendaftaran di pusat pemindahan sementara PPS. Beliau berucap demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian program latih amal dan simulasi PPS bagi daerah Gedong di Dewan Masyarakat Kampung Lubuk Buntin Gedong pada Khamis. Abdul Khalid menambah, KMKK mesti bekerjasama dan membantu pegawai kebajikan atau petugas lain untuk memberi penjelasan serta nasihat kepada penduduk berkaitan bantuan yang disalurkan. Sehubungan itu, Pegawai Daerah Gedong itu menyambut baik penganjuran program latih amal dan simulasi PPS itu sebagai platform menjelaskan peranan dan tanggungjawab agensi-agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, Jabatan Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam perihal pengurusan bencana. Untuk rekod, seramai 80 peserta dari Zon Pangkor Daerah Gedong telah hadir ke program tersebut. Seterusnya, sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2022 kembali dianjurkan selepas tidak diadakan pada tahun lalu akibat pandemik COVID-19. Penganjurannya bertujuan memupuk rasa kecintaan dan patriotisme dalam kalangan belia Sarawak sama ada di bandar atau luar bandar. Ikuti laporan bersama rakan setugas saya, Fatin Syahirah Rosti di lapangan. Assalamualaikum dan salam perpustakaan bersama saya Fatin Syahirah Rosti yang kini berada di dataran perayaan Petrajaya Stadium Negeri Sarawak bagi meninjau sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak yang berlangsung selama 4 hari bermula 19 Oktober sehingga 22 Oktober ini. Sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2022 bertujuan bagi meraihkan sumbangan dan penglibatan belia kepada pembangunan negeri. Ia turut bertujuan bagi meningkatkan semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan para belia dan pertubuhan belia di seluruh peringkat negeri Sarawak. Pelbagai jenis jualan yang ada di sini seperti makanan dan minuman, termasuklah jualan pakaian dan banyak lagi. Sepanjang 4 hari ini, pelbagai aktiviti akan diadakan, antaranya Night Fun Ride, sukan kreatif moden, pertandingan oleh bola, pameran auto show, e-sport, sukan rakyat, Belia Got Talent dan Belia Showcase. Selain itu, Belia Showcase bakal menampilkan persembahan daripada artis tempatan dan kebangsaan seperti Aiman Tino, Amir Yukes, Family Man, Nur Hafizah, Busman dan Nur Hijrah. Jadi di sini kami telah menemu bual beberapa orang belia berkenaan dengan sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2022. Yang pertama sekali yang kami nampak di situ, kami dapat kenal dengan orang yang ada bisnes-bisnes lain selain daripada barber lah nak. So dapat berinteraksi dengan setidaknya, so dapat sikit. Yang penting kami di situ dapat bina brand yang pertama sekali, pasal networking. Pasal yang terakhir yang merasa ada ilmu baru lah. Harapan kami sedang lain saya bukan supaya event tu mendapat ada lagi lah kelak. Ada lagi, so banyak lagi. Ni tahu tidak baba-baba lain ada jual. So
So yang komuniti lain pun ada juga boleh join event tu lah. Join sambutan Hari Belia tu memperkenalkan produk Homemade Cendol Gulapong and mengaktifkan lagi belia-belia yang di luar. Kami berharap kami orang dapat join untuk event yang akan datang supaya belia yang di luar sana dapat mengembangkan lagi bakat-bakatnya orang untuk lebih terbuka lagi dalam bisnes. Program tu apa yang manfaat kami dapat macam dari bisnes yang kecil kita dapat expose dengan orang lain, so dari siap orang akan tahu produk yang belia keluarkan lah, macam ni lah. Bagi kami lah sebagai belia, sebab dengan keadaan pandemik ini kita tu tak, so macam rajin lah, macam dari bisnes tu kita dapat maulah income, dan mungkin dari diri sendiri je lah, macam diri si ada usaha untuk cari pendapatan pun si guna juana. So daripada bisnes kecil tu lah macam dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan dia lah untuk kaum belia. Sekian sahaja laporan saya Fatin Syahira Rosdi bersama juru video Nur Ikmal. Salam Ukas. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.